Hai murid-murid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran sains. Cikgu berharap semua murid sudah bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini, kita akan sambung dengan unit 7, ketumpatan. Tajuk kita pada hari ini ialah aplikasi ketumpatan dalam kehidupan. Murid-murid boleh merujuk buku teks di halaman 102 hingga 103. Mari kita teruskan. Sebelum itu, kita lihat dahulu objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan bagi pelajaran hari ini. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengaplikasi pengetahuan tentang ketumpatan dengan menjalankan projek atau aktiviti. Kriteria kejayaan pula, murid berjaya mengaplikasi ketumpatan dengan menyenaraikan contoh dalam kehidupan serta menyatakan kepentingannya. Mari kita ke aktiviti yang pertama, iaitu aplikasi ketumpatan dalam kehidupan. Apa itu aplikasi ya? Aplikasi bermaksud guna. Ya, kita perlu gunakan ilmu ketumpatan yang telah kita pelajari dalam kehidupan seharian kita. Konsep ketumpatan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Setiap objek yang timbul dan tenggelam mempunyai kelebihan untuk situasi tertentu dan mengikut kesesuaian. Cuba kita lihat kapal layar yang ada di belakang cikgu ini. Kapal itu menggunakan atau mengaplikasikan konsep ketumpatan supaya kapal itu tidak tenggelam. Lihat gambar ini. Kapal dan sauh diperbuat daripada besi. Kapal timbul di permukaan air tetapi sauh tenggelam dalam air. Mengapa ya? Ini adalah kerana kapal kurang tumpat daripada air laut. Oleh sebab itulah ia timbul di permukaan air. Sauh pula merupakan objek yang berat dan tenggelam di dalam air. Ini bermakna sauh adalah lebih tumpat daripada air. Jadi, sauh sangat sesuai digunakan untuk memastikan kapal atau bot tidak bergerak serta tidak dihanyutkan oleh ombak apabila ia dilabuhkan ke laut. Cuba murid-murid lihat gambar ini. Ini adalah gambar rakit. Rakit biasanya diperbuat daripada buluh. Buluh ini sifatnya kurang tumpat daripada air. Ini menyebabkan rakit juga timbul di permukaan air. Disebabkan oleh kapal, bot dan rakit timbul, manusia menjadikannya sebagai kenderaan yang boleh digunakan untuk merentas air dengan selamat. Mari kita teruskan melihat contoh aplikasi ketumpatan dalam beberapa situasi. Dari segi keselamatan, jaket keselamatan berenang digunakan hasil dari aplikasi konsep ketumpatan. Jaket keselamatan adalah objek yang kurang tumpat daripada air. Maka, ia akan timbul. Ia digunakan kerana dapat membantu manusia timbul di permukaan air apabila kita memakainya. Sama seperti jaket keselamatan. Tidak hairanlah ia digunakan untuk menyelamatkan mangsa yang hampir lemas supaya
dapat timbul di permukaan air. Konsep ketumpatan juga digunakan dalam bidang penternakan. Industri penternakan ikan menggunakan pelampung bagi memastikan sangkar ikan sentiasa timbul di permukaan air. Pelampung yang digunakan pada sangkar ikan adalah kurang tumpat daripada air, maka ia akan timbul. Fungsi pelampung adalah untuk memastikan jaring sentiasa dipegang dan memastikan ikan sentiasa berada di dalam sangkar. Mari kita ke aktiviti yang kedua, iaitu melakukan projek kapal selam. Antara alat dan bahan yang diperlukan ialah botol plastik, pemberat, besen, tanah liat, pita pelekat dan tiup sepanjang 40 cm. Langkah-langkah untuk membuat projek kapal selam ini ialah: yang pertama, tebuk satu lubang pada penutup botol dan sambungkan tiup padanya. Kedua, tebuk beberapa lubang pada satu bahagian di sisi botol. Ketiga, lekatkan pemberat di sisi bawah botol. Seterusnya, tutup botol dengan penutup yang telah disambungkan dengan tiup. Kemaskan lubang pada penutup botol menggunakan tanah liat. Seterusnya, isikan air ke dalam besen. Kemudian, tenggelamkan model kapal selam ke dalam air. Hembuskan udara ke dalam kapal selam melalui tiup. Dan yang terakhir, perhatikan keadaan yang berlaku dan bincangkan. Untuk pengetahuan murid, apabila kita menghembuskan udara ke dalam kapal melalui tiup, ia akan menjadikan kapal selam timbul di permukaan air. Murid-murid yang berkelapangan dan mempunyai bahan-bahan itu di rumah, bolehlah membuat aktiviti tadi. Kamu dapat lihat kapal selam kamu boleh tenggelam dan timbul menggunakan konsep ketumpatan. Bagi yang telah melakukan dan mempelajari projek tadi, kamu sudah pun berjaya mengaplikasi ketumpatan pada hari ini. Tahniah! Mari kita ke aktiviti yang ketiga, iaitu melakukan aktiviti kulit telur menari. Kita hanya perlukan botol atau bekas yang bertutup, kulit telur dan cuka. Langkah-langkahnya adalah: pertama, masukkan cuka dan kulit telur yang telah dihancurkan ke dalam botol. Ingat, tutup botol dengan segera. Kemudian, goncang botol dan perhatikan perubahan yang berlaku. Hasilnya, buih atau gas yang telah terhasil daripada kulit telur telah berkumpul di permukaan dan menolak kulit telur ke atas permukaan cuka. Ia telah menyebabkan kulit telur telah menjadi kurang tumpat daripada cuka. Menarik kan? Murid-murid bolehlah cuba di rumah. Kita sudah tiba di bahagian aktiviti. Murid-murid diminta untuk membuat buku aktiviti di halaman 67 dan 68. Di dalam halaman 67, murid diminta untuk menjawab soalan berdasarkan situasi Aisyah yang telah memasukkan bola pingpong ke dalam akuarium. Dalam halaman 68 pula, murid perlu menjawab soalan pemerhatian berdasarkan aktiviti menjadikan air lebih tumpat. Sekiranya ada murid yang melakukan eksperimen tadi di rumah, boleh maklumkan dan hantar video rakaman kepada cikgu ya. Bagi yang tidak berkesempatan untuk melakukan eksperimen itu, tidak mengapa. Sudah memadai, hantar sahaja tugasan buku aktiviti di aplikasi WhatsApp ke nombor cikgu.
Sampai berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang seterusnya. Teruskan menyokong cikgu supaya cikgu dapat menyediakan video pembelajaran yang lebih menarik. Terima kasih semua. Bye.